pandangan PH terhadap amalan berjudi dan pandangan kerajaan Melayu Islam terhadap judi. Apa dia kerajaan Melayu Islam tu? Kerajaan yang telah pun dibentuk selepas mereka mengkhianati kerajaan PH, iaitu di bawah dua Perdana Menteri. Yang pertama Mahyadin di bawah kerajaan PN. Seterusnya kerajaan Melayu Islam yang kedua dibentuk setelah sama mereka mengkhianati Mahyadin, naik pula Ismail Sabri. Tetap juga kerajaan Islam. Kerana apa? Kerana ia masih lagi pimpin Melayu yang ramai di kalangannya di dalam Bersatu dan juga UMNO dan juga PAS yang membentuk kerajaan ini. Ya? Kedua-dua kerajaan Tebu Atap ini dibentuk oleh orang yang sama, iaitu daripada para pengkhianat, kluster mahkamah, kleptokrasi dan juga penjual agama berada di dalam kerajaan Melayu Islam ini. Cuma mereka tukar driver sajalah, ya, daripada Mahyadin yang mereka katakan gagal membawa kereta nasional, ditukar kepada driver baru bernama Ismail Sabri, juga membawa kereta yang sama. Driver dia bertukar, tapi mengharapkan kereta itu lancar berjalan dan juga laju menuju ke destinasinya. Ya. Okey, sebelum PRU 14 di bawah kerajaan UMNO Barisan Nasional yang dikatakan kerajaan kononnya bertunjangkan Melayu, cabutan judi bagi setahun adalah sebanyak 22 kali, iaitu di bawah kerajaan Najib. UMNO Barisan Nasional di bawah kerajaan Najib sebelum PRU 14, cabutan judi adalah sebanyak 22 kali. Lesen ini diperoleh oleh Menteri Keuangan yang ketika itu juga menterinya adalah Melayu dan juga beragama Islam, iaitu Najib sendirilah Menteri Keuangan Melayu dan juga beragama Islam. Ketika itu PAS yang kononnya berjuang untuk Islam mengherdik UMNO. Waktu itu PAS menteri UMNO lah, dia lawan UMNO masa itu. Dengan berbagai kata nista, dengan menggunakan berbagai dalil yang dipetik dari Al-Quran dan hadis bercerita tentang keharaman berjudi. Ya, masa itu berbuihlah mulut PAS ni, ya, baca nas Al-Quran tentang betapa haramnya judi, ya, dan juga arak lah. Biasanya Al-Quran dia sebut judi, dia akan disertai dengan arak. Tapi kita nak bincang malam ini adalah berkaitan dengan judi. Maka PAS pun menentang UMNO habis-habisan dan membawalah isu selain daripada hudud Arif 35, dia juga bercakap tentang judi yang diharamkan oleh agama Islam lah. Ya. Ditakdirkan Allah hasil dari kerja kuat pembangkang PH pada PRU 14 yang lalu, rakyat telah memberi mandat kepada gabungan kita dan gabungan PH ini untuk berkuasa. Ya. Setelah beberapa tahun kita menjadi pembangkang, berjuang, ya, dengan slogan kita reformasi, lawan tetap lawan, untuk menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Kita tidak bercakap kita sebagai parti yang membawa agenda hudud dan sebagainya, ya, tetapi kita membawa satu perkara yang amat besar yang dituntut oleh Islam, iaitu menuntut keadilan dan melawan kezaliman. Tidak perlu kita nak bawa agenda mengatakan hudud, ya, ataupun kita nak cerita tentang Ali 355 sebahagian daripada hudud, ataupun kita nak cerita tentang mendirikan kerajaan Daulah Islamiah. Tak perlu, ya. Kita cuma mengatakan bahawa kita adalah parti pembangkang yang menentang kegiatan amalan rasuah, kita menentang kezaliman dan kita menuntut keadilan. Itu juga ketiga-tiga unsur ini adalah yang dituntut, yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Ya, bila kita menuntut keadilan, itu adalah tuntutan yang diwajibkan di dalam Islam. Kerana Islam itu adil. Ya, hudud juga asas dan prinsipnya adalah keadilan. Sebab itu kita berjuang atas nama keadilan. Okey. PH melihat bahawa amalan berjudi itu bukan sahaja haram di sisi Islam, tetapi juga tidak baik untuk manusia, ya, yang bertamadun. Amalan ini bisa meruntuhkan institusi kekeluargaan dan boleh mengakibatkan kerosakan hidup setiap manusia. Ini pandangan kajian PH ketika itu. Ya, kita memandang aspek judi ini bukan sahaja haram di sisi Islam, tetapi sebagai manusia, ya,
sebagai insan, tak kiralah apa bangsa, tak kiralah apa agama, judi ini akan menghancurkan kehidupan mereka, lebih-lebih lagi institusi kekeluargaan. Ya, ini tidak boleh dinafikan. Ya, apatah lagi dalam semua agama menetapkan judi itu haram bagi mereka. Ya, bukan agama Islam saja. Okey, maka melalui kuasa di bawah Menteri Kewangan ketika itu, ya, di bawah kerajaan PH, Menteri Kewangannya siapa? Ya, seorang berbangsa Cina daripada parti DAP, yang dikatakan parti anti-Islam, yang dikatakan parti komunis, yang dikatakan parti anti-Melayu, iaitu bernama Lim Guang Eng. Suatu kita jadi PH, Menteri Kewangan kita adalah Lim Guang Eng. Apa yang Lim Guang Eng lakukan? Ya, dia memandang bahawa judi ini bukan sahaja tidak baik untuk mana-mana agama, tetapi juga tidak baik untuk diamalkan oleh seseorang yang bernama manusia yang bertamadun, yang berakhlak. Ya, apa yang Lim Guang Eng lakukan, ya, untuk permulaan, untuk mendidik masyarakat supaya menjauhi judi, Lim Guang Eng telah pun mengurangkan cabutan judi daripada 22 kali di zaman Najib kepada 8 kali setahun saja. Ya, 8 kali, lebih daripada separuh. Ya, memang tidaklah hapus semua, tetapi lebih daripada separuh telah pun kita kurangkan daripada 22 kali kepada 8 kali setahun. Sudah pastilah token-token judi ini akan marah, tidak selesa dan tidak senang hati. Ya? Dan kebetulan majoriti token-token judi ini adalah berbangsa Cina, satu bangsa dengan Lim Guang Eng. Ya? Kalaulah Lim Guang Eng memikirkan tentang ekonomi bangsanya atau nak perjuangkan kaumnya, sudah pastilah Lim Guang Eng tidak akan mengurangkan aktiviti judi ini, ya, kerana ianya mendatangkan kerugian yang besar kepada token-token judi. Di samping itu juga mendatangkan kerugian terhadap cukai-cukai kerajaan PH, ya, daripada hasil judi. Ya, bukan sikit-sikit cukai judi ini tinggi, ya, tapi Lim Guang Eng sanggup melakukannya walaupun mendapat hentaman, herdikan daripada token-token judi ini. Ya. Maka Lim Guang Eng telah mengurangkan cabutan judi daripada 20 kali kepada 8 kali setahun. Tindakan ini banyak menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan token-token judi, namun kerajaan PH tetap berpendirian bahawa sah-siah dan akhlak manusia itu lebih penting dari token-token judi dan kutipan lumayan dari hasil cukai daripada judi ini. Ya. Pada waktu itu tetap tidak berpuas hati. Ya, masa itu PAS berada sebagai. Jadi mengenai isu perjudian ini, adakah Ya Puan Mak bersetuju dengan saya bahawa pertama, perjudian atau gambling in whatever form dengan izin adalah suatu kegiatan atau amalan yang ditentang oleh semua agama. Makna tidak ada agama di dunia ini mengatakan gambling atau perjudian ini satu benda yang baik untuk siapa-siapa saja. Kita cakap pasal judi halal, ada judi haram. Yang Kuala Nurul ada sebut, kalau boleh kita sebut judi tanpa lesen dengan judi berlesen. Isu kita ialah kita beri peluang kepada orang yang nak buka istilah judi ini tidak ada yang halal, melainkan semuanya haram, sama ada yang berlesen ataupun tidak. Selain daripada pengakuasaan untuk mengatasi kebanjiran judi yang berlaku dalam negara kita pada hari ini, saya kira kerajaan perlu juga untuk memperhebatkan kempen untuk jauhi judi. Sebagaimana ada kempen anti rokok. Waktu kita jadi kerajaan, dia tidak berpuas hati dengan tindakan Lim Guang Eng ataupun kerajaan PH yang telah mengurangkan judi daripada 20 kali kepada 8 kali. Ya, kerana mereka menganggap sewajarnya judi itu terus diharamkan sehingga tiada langsung kegiatan judi sama ada berlesen atau tidak. Hebat PAS ni. Ya? Sama ada kamu buat 8 kali, 4 kali, 3 kali, hatta 1 kali sekalipun judi tak judi, kata PAS. Ya? Kena haramkan terus. Kalau betul kerajaan PH nak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama Islam. Ya? Ini pandangan PAS ketika itu. Suatu itu dia jadi pemanggang. Ya? Maka ramailah orang Melayu, ya, bertakbir apabila PAS memperjuangkan isu ini. Ya? Berceramah. Oh, ini kerajaan PH
walaupun kurang kepada 8, tetapi ianya tetap judi. Wah, umpama kita makan binatang haram, walaupun kita tidak makan sepenuhnya, kita makan separuh saja daging babi, ianya tetap babi dan ianya tetap haram, katanya. Wah, sangat pas. Takbir, kata walaupun.